video ini bias, sangat melebihkan Indonesia daripada Malaysia. Tapi macam mana kalau fakta dia ataupun hakikat dia memang macam tu? Saya tanya, macam mana kalau hakikat dia memang macam tu? Hello, hi, assalamualaikum, aga kareba, good people. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian good people yang belum bergabung bersama BDT Channel, silakan bergabung bersama channel ini guys. Oke, hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video. Tapi sebelum itu, doakan kalian semua yang sedang nonton ini, moga kalian berada dalam keadaan yang sihat, selalu dimurahkan rezeki, sentiasa mempunyai data HP, selalu dilindungi serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Oke guys, judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini adalah 5 perkara yang saya kagum dengan Indonesia. Orang Malaysia kagum dengan Indonesia. Nah, itu dia judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini. Dan video ini adalah sebuah video daripada Seri Cendekiawan guys. Oke, nah, tanpa membuang waktu kita akan menonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go! Hai, Waalaikumsalam. Okay, hari ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya, like dan juga share. Okay. Apa 5 kekaguman yang dikagumi itu guys? Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Betulkah guys? Apakah setiap hari kemerdekaan rakyat Indonesia, warga Indonesia, sahabat-sahabat di Indonesia akan mengibarkan bendera untuk menunjukkan sifat patriotik mereka? Komen di ruangan di bawah guys, apakah ini benar ataupun hanya sekadar untuk Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Guys, ini betul kah guys? Jadi, apakah Pancasila itu diterapkan daripada golongan atau generasi muda berbeza dengan di Malaysia guys? Ini betul apa yang abang ni cakap. Di mana apabila rukun negara tuh, saya sangat yakin guys, banyak yang tidak hafal guys. Apakah benar kalau di Indonesia itu Pancasila itu dihafal guys? Ataupun macam mana? Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehinggakan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka walhal bercakap, bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Betul. Okey, seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah
kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan Bapak ialah Jokowi. Presiden Indonesia sekarang iaitu Joko Betul. Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal tentera laut Cina tersebut. Namun di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat. Nah guys, ini saya rasa sangat betul tau. Presiden yang paling dikenali, Presiden Indonesia yang sangat dikenali dunia dari dulu sehingga sekarang. Macam Abang ni cakap juga. Pertama, Soekarno. Kedua, mesti akan disebut Jokowi, Presiden Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, selain daripada bersifat tegas, saya rasa Presiden Jokowi juga adalah salah seorang presiden yang paling berfikiran ataupun paling berwawasan jauh guys. Beruntung Indonesia mempunyai presiden seperti itu. Oke, kita sambung lagi menonton apa yang abang ni akan cakap. Memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Syabas Indonesia. Syabas Indonesia. Syabas Indonesia. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Ini betul. Kalau kita tengok, Betul, guys. ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun, kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat. Guys, ini betul guys. Di Sabah banyak sahabat dari Indonesia yang datang berhijrah ke sini untuk mencari peluang pekerjaan, dan mereka adalah kategori orang yang paling rajin pernah saya jumpa guys. Terutamanya ada beberapa orang kawan rapat saya kan, mereka dari Indonesia. Tapi selama saya jumpa mereka tidak memilih kerja guys. Sangat rajin, sangat rajin. Saya sangat salut dengan itu. Dan mereka juga yang mengajar saya untuk bercakap Bugis, Jawa dan sebagainya. Oke, kita akan sambung lagi menonton Negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah. Betul. Dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Betul. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah
Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Guntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya, namun kebanyakan pendapatnya diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di... Nah guys, jadi ini betul, di mana Malaysia tu mempunyai banyak universiti tahu, tapi kurang melahirkan mereka ahli-ahli yang pakar di dalam bidang tertentu seperti kedoktoran, macam abang ni cakap lah, arkeologi apa segala, kurang. Kebanyakannya Malaysia akan mengupah dari luar untuk bekerja di Malaysia. Nah, dari itu kita boleh tahu Malaysia ni jauh ketinggalan dengan Indonesia daripada segi melahirkan orang-orang yang berbakat dan bijak. Sedangkan pendidikan di Indonesia itu bukan seperti di Malaysia, tetapi Malaysia sangat kurang melahirkan mereka-mereka yang orang-orang yang berbakat. Nah, itu dah. Kita akan sambung lagi nonton. Indonesia. Seterusnya apa? 5. Okey. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga terakhir, yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana, daripada suku mana, daripada ras mana, daripada bangsa mana. Itu berbeza dengan kita di Malaysia, di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Semua mengaku Melayu. Maksudnya di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia, mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal-usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Nah guys, jadi itulah pembahasan daripada video yang baru kita tonton tadi, dan saya rasa semua yang dikatakan itu sangat benar, tiada yang salah. Dan saya pasti akan ada netizen Malaysia yang menonton ini dan akan mengatakan bahwa video ini bias, sangat melebihkan Indonesia daripada Malaysia. Tapi macam mana kalau fakta dia ataupun hakikat dia memang macam tu? Saya tanya, macam mana kalau hakikat dia memang macam tu? Pendapat pribadi saya, Indonesia itu adalah sebuah negara yang masih mengekalkan roots ataupun akar umbi dia, masih mengenal apa itu sejarah setiap kaum, setiap bangsa,
tidak seperti di Malaysia. Dan kekuatan Indonesia itu terletak pada rakyat-rakyat dan etik-etik yang begitu pelbagai, namun disatukan dengan satu, yaitu merah putih, bendera Indonesia. Itulah satu keunikan, satu kelebihan yang tidak dapat dijumpai di negara-negara lain. Saya yakin di dunia ini tiada negara seperti di Indonesia, guys. Nah, jadi saya rasa sampai di sini sahaja pendapat saya pada kali ini. Dan Anda pula bagaimana? Sahabat-sahabat di Indonesia, rekan-rekan di Indonesia, apa pendapat kalian tentang video ini? Kalian boleh komen di ruangan di bawah, guys. Terima kasih macam biasa, guys. Bantu channel ini, dukung channel ini untuk berkembang. Hanya doa yang mampu saya balas dengan kebaikan dan dengan subscribe kalian, good people. Moga kalian semua yang sudah subscribe channel ini, bantu channel ini untuk berkembang, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan daripada segala malapetaka, sentiasa ada rezeki yang lebih untuk kalian, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, guys, saya rasa sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.